Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jikalau anda bertanya kepada kita, apakah halangan utama yang kita hadapi masa syuting kereta? Dan jawapan aku simple je. Kita perlu bekerja dengan cuaca. Di mana kalau hujan, kita memang tak boleh syuting kan. Dan sekarang sama juga situasi sekarang ni. Ini situasi baru lepas hujan kalau kau tengok kereta dalam keadaan basah. Lepas tu sekarang ni matahari dah keluar balik dan sekarang ni ada kemungkinan akan hujan balik. So that's why lah kalau untuk video kali ni kalau kau nampak kejap kita buat macam ni, kejap kita shoot dekat tengah hujan, yang tu kita minta maaf lah . Dan untuk hari ni, kereta yang kita nak review hari ni adalah sebuah kereta 3 bintang iaitu Mercedes-Benz C300 AMG Line versi CKD ataupun orang katakan ini adalah W206. Jadi untuk video kali ni kita akan ulaskan sama ada berbaloi atau tidak kalau kita beli C300 dan sebenarnya adakah berbeza banyak antara W205 dengan W206. So macam biasalah bagi anda yang baru jumpa channel ini yang masih dah subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Wei, siapa nak kemas ni, wei? Ya Allah, ya Tuhanku, bersepak. Aduh, akulah kena kemas ni. Nasib baik abang guna Dodo Map. Nak cuci pun senang. Sorang-sorang nak bersih pun tak ada hal lah. Jadilah pengguna bijak macam abang. Aku nak bagi tahu satu rahsia lah. Untuk dekat nombor plate Alza tu kan, AMG 2585 betul tak? Sebenarnya, untuk nombor plate tu, sebenarnya pada asalnya, niat aku nak beli Mercedes lah. Dan kalau aku beli Mercedes, model apa aku nak beli? Inilah dia. Ini model aku nak beli. Sampailah model ni keluar, aku tengok harga dia, aku macam ni. Alamak! So, ibarat macam buy one bersama dengan 5 biji Alza. Lebih kurang macam tu lah. So, aku terpaksalah melupakan seketika hajat aku untuk membeli kereta ni. Tapi it's okay. Tak dapat beli tak apa. Orang kata tak mampu beli tapi kita mampu buat. At least dah dapatlah merasa kereta ni. Okay, fine. So, berbalik pada kereta ini. So, untuk maklumat anda semua, untuk C300 yang ini adalah W206 di mana ialah versi yang terbaru, generasi terbaru berbanding daripada W205. Di mana untuk W206 ni dia ada dua pilihan di mana dia ada C200 dan juga C300. Yang ini adalah versi C300 di mana yang ini yang versi yang paling high spec sekali lah. Dan untuk maklumat anda semua, ini adalah versi CKD. Dan untuk yang ini harga dia sekarang adalah RM327,888. Kiranya ada murah 17,000 lah antara versi CBU dan juga CKD. Kira yang ni kira boleh dengar lagi lah. Walaupun bagi aku still agak pricey, agak tinggi sedikit. Tapi bagi aku still okay daripada nothing lah. Okay, back to this car. So, untuk kereta ini, untuk design kau boleh nampak dia untuk pattern Mercedes-Benz dia nampak macam biasa saja. Dan untuk maklumat anda semua juga, ada juga yang katakan C300 ni adalah mini kepada S-Class. So, di mana dia ada beberapa elemen yang ada dekat S-Class, ada juga pada kereta ni juga. Especially untuk bahagian dalaman lah. Yang ini aku akan ceritakan kejap lagi. Untuk design yang ni, kalau kau tengok, untuk grill dia, okey, kita boleh nampak lah dekat mana-mana kereta Mercedes-Benz. Sama juga macam ni. Tetapi untuk grill, kalau kau lihat dengan terperinci, dia adalah logo 3 bintang. It's like Mercedes punya logo yang dibuat kecil-kecil yang nampakkan dia premium dekat situ. Cuma kalau kau pergi kat dekat, barulah kau nampak. So, dekat sini kita nampak satu kelainan pada ada kereta ni jugalah.
So untuk yang ni lampu all LED light. Of course yang ni ada LED high performance lah. Kiranya lampu ini memang cukup terang. Okey. So balik pada bahagian tepi. Untuk bahagian tepi kita nampak rim 2 tona bersaiz 19 inci. So memang cukup besar dan 19 inci untuk kereta ni untuk pemanduan memang best lah. Memang best gila kereta ni. Dan nanti aku cerita juga selain pada best ada benda yang kurang best sikit dekat kereta ni juga. So untuk yang ni sebenarnya kalau nak bandingkan antara W205 dengan W206, untuk yang ni sebenarnya dia adalah lebih panjang sedikit berbanding daripada W205. Dan of course, panjang dia akan melibatkan ruangan dalaman yang lebih luas sedikit lah. Dan untuk bahagian bawah, kita nampak ada side skirting dekat bahagian sini. Dan untuk bahagian atas, walaupun versi CKD, dia still ada sunroof. Dan kebiasaannya, kalau orang tukar daripada CBU kepada CKD, biasanya dia akan dropkan sunroof. Tetapi untuk C300 ni, sunroof still ada. Dan untuk beralih pada bahagian belakang, sebenarnya aku cukup sukalah dekat bahagian belakang. Dia dah nampak, orang kata simple tetapi nice. Di mana dia tak semak lah dengan banyak-banyak benda kat belakang. Dia cuma datangkan dengan lampu yang agak memang sangat kena, sangat orang katakan design dia yang sangat menajam kat sini, kiri dan juga kanan. Bagi aku cukup nice lah. Dan untuk bahagian bawah macam biasa, dia ada diffuser, 2 diffuser dengan kemasan warna krom kat sini, kiri dan juga kanan. Dan of course, yang paling penting adalah untuk bahagian boot dia, kita ada 2 pilihan. Sama ada tekan button ataupun anda boleh guna secara kick pun boleh juga. Dan untuk bonetnya memang bagi aku memang cukup besar. Kalau ikutkan atas kertas 455 liter. Dan of course kalau kau nak space yang lebih, seat bahagian kedua boleh diturunkan dengan hanya menekan button ini sahaja. Nampak? Kiri dan juga kanan. Tapi turun je lah boleh tekan. Nak naik, kau kena masuk dalam, kau kena naikkan balik semula. Okey? Dan seterusnya, untuk keseluruhan design, untuk C300 ni aku rasa dia memang kena dengan jiwa orang muda lah. Semua sedia maklum, Mercedes sekarang ni memang kereta yang dikeluarkan memang nak kena dengan jiwa anak-anak muda. So in term of the design dia bagi aku memang kena anak-anak muda. Sama ada lelaki atau perempuan pun sangat-sangat sesuai untuk bawa kereta ni. Tadi masa luar tadi aku dah cakap, kereta ni nampak ada macam mini, orang gelarkan dia sebagai mini S-Class. Betul tak? Mana yang rupa mini S-Class? Ni. Yang tengah ni skrin. Dulu kalau kau lihat untuk mana-mana model Mercedes sebelum ni, dia memang cukup suka buat skrin yang memanjang. Yang daripada driver sampailah ke bahagian tengah. So kiranya one piece, sebenarnya dia adalah two piece, betul tak? Tetapi start daripada C-Class ini, dia dah buat lain dah. Dia kiranya dia dah buat one piece untuk bahagian driver, iaitu yang ini adalah 12.3 inci. Tetapi sebaliknya dia tukar yang memanjang ni kepada yang jenis portrait. Macam ala-ala ada satu iPad di bahagian sini, yang ini adalah 11.9 inci. Kiranya segala everything controller semua ada dekat dalam skrin yang ini. So bagi aku ini adalah tindakan yang lebih bijak berbanding daripada buat memanjang. Tetapi di sebalik benda ini juga, aku ada benda yang aku tak suka jugalah. Meaning ada benda yang aku tak suka adalah kereta ni banyak benda yang perlu gunakan jenis touch. Jenis touch ni bagi aku dia tak ada feel. Dan satu lagi, jenis touch ni kadang-kadang kau tekan lain, yang keluar lain. Okay, kau tekan atas, yang keluar je bawah. Kadang-kadang kau pun confused. Sampai kau naik menyampah. Kau beli kereta mahal, lepas tu kau perlu stress lagi. Kau kena stress untuk fikir benda-benda macam ni. Why not? Kan? For what kita nak fikir macam tu? So bagi aku sebenarnya button adalah lebih bijak berbanding daripada jenis yang touch bagi aku. Tetapi untuk bahagian bawah ni kalau nampak yang ni dia ada buat beberapa button. Tetapi button ni pun macam dia nak memajukan tau button ni. Tetapi bagi aku ni button ni pun menyusahkan juga. Kejap nak tekan kiri, tak boleh nak tekan kanan, tak boleh ke aku yang bongok tak ditekan? Kan? Tetapi bagi aku okey lah, better daripada nothing lah, better daripada touch. So dia tak memberi fokus kita sepenuhnya kepada pemanduan lah. Kita terpaksa beralih arah. Tetapi well, orang katakan still satu benda yang bagi aku hargai lah benda ni. Dan satu lagi benda yang aku suka lah, sebenarnya dalam mana-mana kereta, tak kisahlah brand apa, aku cukup menyampah untuk gunakan map yang ada dekat kereta sendiri, iaitu daripada OEM. Tetapi untuk yang ni sebaliknya aku jadi suka. Sebab apa tau? Sebab dia punya grafik, dia punya AI dia buat ni, dia buat berbentuk 3D. Of course kau boleh pilih 2D ataupun 3D. Tetapi yang ini dia siap ada direction. Kamera, once kalau tiba-tiba dekat simpang tu nak kena belok kanan, dia akan come out with the camera. Lepas tu dia akan ada anak panah, dia tunjuk pada kau. Okey, sama ada belok kanan ke, belok kiri ke, U-turn,
Semua dekat sini. So ini satu keunikan yang ada. Dan of course, yang ini dia menggunakan real traffic tau. Real traffic ni maksudnya lah keadaan real. Biasanya kalau kita guna Waze, kalau jam merah lah kan. Kalau clear dia macam hijau clear apa-apa lah. Sama juga dengan ni. Kalau jam dia ada tulis macam coloring is about jam dan sebagainya. So bagi aku sangat suka pada yang ni lah kan. Especially kalau 3D, kalau ada bangunan, nampak ada bangunan kat sini. So memang yang ni memang aku suka kat sini. Okay. So selain daripada tu, design yang ni bagi aku simple juga. Dengan aircon corong dia bagi aku okey, aku tak ada masalah kat sini. Dan of course untuk di sebalik corong aircon dan juga interior ni sebenarnya dia ada lampu kabin tau. Lampu kabin ni boleh ditukar mengikut kepada kesesuaian. Kau nak colour apa pun boleh juga. Okey. Dan begitu juga sama juga dengan yang apa ni, steering. Steering dulu jenis manual, tetapi sekarang ni jenis elektronik, nampak? Ini kelainan sikit lah. Dia nampak macam mahal sikit lah. Dan seterusnya, aku terlupa sebut satu benda. Dekat bahagian tengah ni, dia ada finger touch. Finger touch ni akan nampak tu, kau dengar tu. Finger touch ni, kita boleh set tau. Dekat dalam ni ada beberapa profile. Contohnya kalau ini kereta aku set profile. Ini profile aku dan aku buat fingerprint. Andai kata kalau someone pinjam kereta kau ni, dia guna profile gas, lepas tu dia alih kau punya lampu, dia alih everything kau punya setting. So kau naik kereta kau dah jadi, ini bukan benda yang aku nak. Tapi kau touch yang ini, kau pergi ke profile kau, dia akan kembali semula kepada apa yang kau telah set kat sini. Kira ni macam security lah, lebih kurang macam tu lah. Tak perlu pun tak apa, tapi dah buat ni is like security lah. Okay. So lain-lain aku tak ada masalah. Yang lain semua should be okay. Kemasan dalam pun sangat-sangat okay. Yang inilah normal perkara biasalah dekat Mercedes. Okay. Dan juga of course yang ni ada memory set juga. Dan dari segi satu lagi yang aku suka adalah dari segi speaker. Speaker kereta ni sedap gila bang. Memang sedap gila. Dan of course untuk bahagian tengah ada armrest yang cukup-cukup besar kat sini. Ada charger. All is a Type-C punya charger. Dan of course ada juga wireless charging untuk bahagian dalam lah. All seat semua menggunakan napal leather. Tetapi yang jadi pelik dia adalah dari segi kepala. Kau nampak dia tekan macam ni. Dia jadi macam polik sikit lah kan. Dan of course last but not least, segala-gala touch termasuklah dengan bahagian atas. Lampu semua touch. Kau nak buka sunroof, touch juga. Semua touch. Dan beralih pada bahagian belakang, macam aku cakap kan, kereta ni adalah lebih panjang berbanding dengan 205 sebelum ni. Dan keluasan belakang bagi aku okey. Taklah terlalu luas, masih lagi kategori okey juga. Dan of course, tapi cuma masalah kat belakang ialah aircon dia pattern lebih kurang macam ni. Tetapi untuk aircon kereta ni dia cuma 2 zone, dia tak ada 3 zone. So belakang dia ambil blower daripada depan. Dan of course untuk bahagian belakang dia tak ada USB charger. Kenapa? Aku tak tahu. Okey, so untuk pemanduan pula. So untuk yang ni enjin menggunakan 2.0 liter 4 silinder turbo dengan 258 horsepower dan juga 400 Nm torque. 0 to 100 cuma 6 saat saja. Dan sebenarnya aku nak bagi tahu satu lah. Masa awal-awal aku ambil kereta ni dekat Mercedes-Benz, so ini first time aku bawa tau. Aku rasa macam biasa je kereta ni, tak ada special lah. Aku cakap, tak best betul lah kereta ni. Kan? Aku cakap, tak best betul lah. So aku cakap, okey lah, fine lah, tak apalah, mungkin aku bawa habis kerjaan. Tetapi segala-galanya persepsi aku berubah apabila aku bawa kereta ni pergi ke Negeri Sembilan dan aku pergi ke Melaka, di mana aku bawa seorang. Aku enjoy driving. Aku cakap, makin bawa makin sedap pula kereta ni. Lah, hampir pula mula aku tak sedap. Tapi bawa macam sedap lah. Sedap babe, aku tak tipu kau. Kereta ni kau tak boleh short term tau. Kalau kau buat pendek kau rasa macam biasa. Tapi apabila aku bawa dalam tempoh yang agak lama, aku cakap, aku dah mula jatuh cinta. Aku rasa macam aku jadi suka lah kereta ni. Kan? Apatah lagi untuk kereta ni, yang ni ada beberapa mod pemanduan. Dia ada Eco, dia ada Comfort, dia ada Sport, dia ada Sport Plus dan juga dia ada Individual. Cuma kelebihan dekat Individual ni, kau boleh set engine, dari segi engine punya responsive, dari segi steering, dari segi everything suspension kau boleh set. Kau nak set Sport boleh, kau nak set Comfort boleh, semua juga. Boleh jugalah. Tapi untuk yang ni, kita ambil Comfort, sudah memadai. Walaupun Comfort, tapi dia punya power gila babe. Kereta ni power gila. Dia punya handling superb. Serius aku enjoy gila-gila memang kereta ni. Dan in term kejap lagi aku akan tunjuk pada kau macam mana dia punya responsi. Dan of course, kalau kau perhatikan dekat bahagian meter ni dia ada tulis power EQ charge. Kalau kita bersebut pasal EQ charge, maksudnya adakah kereta ni kereta elektrik? Adakah kereta ini menggunakan kereta hybrid? Okey, buat tenang. So ramai confuse juga. Aku bagi ramai orang pinjam kereta ni, dia kata, ini kereta elektrik ke? So boleh charge
Tak, ini bukan kereta elektrik. Dah nama tu dah ada 2.0 benda-benda yang tu kan. So bukan, dia bukan kereta elektrik. Kalau kereta elektrik dia memainkan bateri, kilowatt dan sebagainya. So yang ini adalah kereta mild hybrid lah. Di mana untuk yang ni dia cuma membantu dari segi pemanduan tu, dari segi power tu sikit je. Tapi selebihnya dia lebih membantu kepada aircon, kepada sound system, kepada anda punya sistem infotainment, dari segi lampu dan sebagainya. Dia membantu dari segi benda-benda itu. Tapi in term of the power memang kita dapatlah rasalah perbezaan dia. Dan kalau kita nak beza pun dengan yang adik dia C200, berbeza enjin 1.5 liter, yang ini 2.0 liter. Even dari segi horsepower pun banyak berbeza juga. Daripada harga pun banyak berbeza juga. Yang ini adalah gunakan kotak gear 9 kelajuan Tiptronic. So bagi aku memang best gila. Dan satu lagi yang aku realise, kereta ni jimat gila kau-kau. Jimat gila kau-kau. Di mana sekarang ni aku tunjuk pada korang, aku isi full tank. Di mana sekarang ni ada lebih kurang dalam suku tank lagi, sikit lagi nak pergi ke separuh. Range ada lebih kurang dalam 214 km. Okey, sekarang ni kita tengok dari segi berapakah aku dah guna, aku dah bawa kereta ni. Sekejap, kita tengok sekejap. Alright, kita tengok. Sekarang ni aku dah bawa 434 km. 400 campur 200, total kereta ni boleh pergi sampai 600 lebih kilometer. Jimat, serius, jimat, serius, jimat, serius, jimat. Serius memang. Aku bawa, aku tahu benda tu. So dari segi full consumption, kalau kita ikut kat sini atas kertas 15.4 liter per 100 km. Yang ni tak kira sebab tadi aku dah tekan. Sebelum ni pun aku dah tekan. Aku dekat highway balon sampai agak laju juga kan. Tapi bagi aku kereta ni memang cukup stabil, cukup best. Kita beralih sedikit, kita pergi ke mode sport mungkin. Oh, of course, once you go to the sport mode, the throttle response memang superb maafkan saya Alza, saya tidak berniat untuk cucuk anda, tapi kereta ni yang laju, bukan saya laju. Well, macam aku ceritakan tadi tu, masa aku awal-awal ambil kereta ni, aku rasa macam kereta ni biasa sangat. Yang aku rasa macam, tak ada apa-apa dah kereta ni, tak ada keistimewaan lah kereta ni. Kenapa nak beli kereta ni? Tetapi sebaliknya, selepas aku travel agak lama, aku pergi ke Melaka, aku pergi ke Negeri Sembilan, aku feel sendiri kereta ni, aku cakap, sedap pula kereta ni. So betul lah, orang kata kita tak boleh menilai sesuatu benda dalam untuk tempoh sekejap. So, aku boleh katakan, aku cakap macam ni lah. Bagi akulah, yang ini kereta ni memang sedap gila, kecuali dengan beberapa benda yang aku mention tadi tu lah. Yang itu kurang perfect lah pada kereta ni. Tetapi secara overall, driving kereta ni memang sedap gila. Tetapi berbalik kepada pricing pula. Dari pricing, walaupun kita nampak ada penurunan RM17,000 antara CBU kepada CKD, sekarang ni RM327,888. Tetapi of course kalau kita banding apple to apple, fighter yang sebenarnya of course BMW 3 Series. Dan kalau kita bandingkan antara BMW 3 Series dengan yang C-Class, so BMW 3 Series plus minus lebih kurang RM300,000 lah. So dekat sini dah ada perbezaan hampir RM30,000 dekat kereta ni. Tetapi macam aku cakap lah, tapi kalau kau seorang peminat C-Class, cakaplah apa sekalipun, kau tetap akan puji lah, kau tetap akan suka lah. So kalau kau bertanya pada aku, antara dua ni memang susah untuk buat keputusan sama ada kau patut ambil 3 Series ataupun kau ambil C3 bintang ni ataupun C-Class lah. So however pun, ini just pandai untuk korang, testlah dua-dua dan pilihlah mana yang kau suka dan belilah ikut mana yang kau suka lah. Of course kau kena tengok juga package daripada siapa bagi free service, siapa yang bagi maintenance dan sebagainya. Yang itu kita perlu menilai juga. Okay, so aku rasa sampai sini saja video kita kali ini. So macam biasalah, ada sebarang soalan nyatakan dekat orang yang bawah dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.